Okey, Assalamualaikum. Kita akan masuk mengenai tajuk bab 4 iaitu bab tenaga nuklear. Okey, so dalam topik ini apa yang awak perlu pelajari ialah berkenaan dengan penggunaan tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni digunakan untuk apa? Penghasilan tenaga nuklear, macam mana tenaga nuklear ini dihasilkan dan apa kesan penggunaan tenaga nuklear? Kenapa tak semua negara menggunakan tenaga nuklear? Sekarang kita akan tengok kepada topik yang pertama iaitu penggunaan tenaga nuklear. Awak kena pelajari untuk apa penggunaan tenaga nuklear ni sebenarnya. Yang keempat, kenapa dia penting tenaga nuklear untuk digunakan di setengah negara. Okey, tenaga nuklear ni sebenarnya digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Okey, yang utamanya adalah untuk menjana tenaga elektrik. Okey, kenapa digunakan untuk menjana tenaga elektrik? Kerana sekarang ni petroleum dan arang batu semakin lama semakin susut. Jadi tenaga nuklear ini ialah tenaga alternatif. Maksudnya tenaga selain daripada kita gunakan petroleum dan arang batu, tenaga alternatif yang digunakan untuk menggantikan untuk menghasilkan tenaga elektrik ialah menggunakan tenaga nuklear. Okey, dan tenaga nuklear ini boleh menjana tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Okey, setengah negara memang menggunakan petroleum dan arang batu. Namun petroleum dan arang batu ni semakin lama semakin susut. Sebab itulah kita kena ada satu tenaga alternatif untuk menggantikan tenaga nuklear. Jadi, kalau kat Malaysia tenaga alternatif ialah tenaga daripada air, iaitu dekat empangan untuk menjanakan tenaga elektrik. Tapi setengah negara dia tak mempunyai ataupun terlampau padat, jadi dia perlu menggunakan tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Okay, selain daripada untuk menjana tenaga elektrik, tenaga nuklear juga digunakan dalam bidang ketenteraan. Contohnya untuk armada tentera laut Amerika Syarikat, dia menggunakan tenaga nuklear. HMS Dreadnought Britain ataupun kapal selam Britain menggunakan tenaga nuklear, dan setengah satelit juga menggunakan tenaga nuklear. Okey, kita akan tengok pula satu persatu berkenaan dengan tenaga nuklear. Okey, penghasilan tenaga nuklear. Macam mana tenaga nuklear ni dihasilkan? Okey, so ada dua proses untuk menghasilkan tenaga nuklear. Okey, yang pertama adalah pembelahan nukleus dan yang kedua adalah pelakuran nukleus. Okey, so kita tengok satu persatu apa beza antara pembelahan dan juga pelakuran. Okey, kalau tengok gambar rajah di sini, okey, pembelahan nukleus ni adalah belah. Belah bermaksud nukleus ini terbelah kepada dua. Okey, macam mana nukleus ini boleh terbelah? Okey, ini akan cikgu jelaskan satu persatu. Okey, yang penting awak tahu beza antara pembelahan dan pelakuran dulu. Okey, kalau tengok gambar ni nampak tak macam mana dia terbelah? Okey, bila masa nukleus ini terbelah, apa yang akan dihasilkan ialah tenaga. So, tenaga yang dihasilkan ni adalah tenaga haba. Okey, tenaga inilah yang digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, kalau pelakuran pula awak nampak dia bergabung. Pelakuran ni macam nukleus itu bergabung. Itu beza yang poin yang utama yang kena awak tahu, beza antara pembelahan dan pelakuran. Bila pembelahan dia terbelah, bila pelakuran dia bergabung. Okey, so cikgu jelaskan satu persatu. Okey, first ialah pembelahan nukleus. Okey, pembelahan nukleus berlaku apabila proses hentaman nukleus atom tidak stabil seperti uranium 235 dengan neutron yang bertenaga tinggi. Okey, uranium 235 ni adalah satu bahan radioaktif. Okey, 235 di belakang ini bermaksud nombor nukleon. Okey, kita dah belajar berkenaan dengan nombor nukleon pada semester lepas. Okey, 235 ni adalah nombor nukleon bagi uranium. So, kalau uranium mesti 235 kat belakang dia. Okey, sebab nombor nukleon dia. Okey, macam mana nukleus atom ni dia dihentam dengan neutron? Okey, tengok pada gambar rajah. Okey, ini U235 ni adalah uranium yang cikgu maksudkan tadi. Okey, ini adalah bahan radioaktif. Bila cikgu sebut bahan radioaktif, bermaksud bahan ini adalah bahan yang berbahaya yang boleh menghasilkan sinaran. Okey, jadi dia kena gunakan ataupun kendalikan dengan betul-betul. Sebab kalau tidak, sinaran radioaktif itu akan terbebas dan bila kena kepada orang-orang di sekeliling akan mengakibatkan satu penyakit kronik ataupun kita panggil sebagai penyakit akibat mutasi. Mutasi pun cikgu dah ajar pada semester yang lepas. Okey, yang ni cikgu akan detailkan lagi. Okey, first tengok dulu macam mana pembelahan nukleus berlaku. Okey, N ini adalah neutron.
So bila neutron ini menghentam ataupun dia membedil uranium 235, awak akan nampak bahawa uranium ini menjadi tidak stabil. So apa yang jadi bila uranium tak stabil? Dia akan terpisah ataupun terbelah kepada dua nukleus ataupun dua atom yang lebih ringan. Okey, nampak tak dia lagi kecil saiz dia berbanding dengan uranium. Okey, kalau nampak di sini, atom ataupun nukleus yang pertama yang dihasilkan ialah CS ni ialah cesium. Okey, yang ni tak perlu ingat pun tak apa. Okey, Rb ni ialah rubidium. Okey, yang perlu awak ingat ialah neutron ini menghentam uranium dan uranium ni akan terbelah kepada dua nukleus yang lebih kecil. Okey, dan pada masa yang sama akan terhasillah 3N. Nampak tak anak panah ada 3 kat sini? Bermaksud neutron yang baru akan terhasil sebanyak 3. Satu kat sini 2, ada lagi satu ni. Tak nampak? Dan lagi satu kat sini neutron. So ada 3 neutron yang terhasil akibat daripada pembelahan nukleus. Okey, apa ini 200 MeV? Ini adalah tenaga yang terhasil akibat daripada pembelahan nukleus. Okey, so tenaga inilah akan digunakan untuk menghasilkan ataupun menjanakan tenaga elektrik. Okey, kalau nampak penerangan dia, nukleus yang tidak stabil dipecahkan kepada dua nukleus lain dengan membebaskan neutron dan tenaga nuklear. Okey, ini adalah tenaga yang digunakan. Inilah kita panggil sebagai tenaga nuklear. Okey, so neutron ini adalah hasil sampingan dia 1, 2, 3 neutron. So tenaga nuklear hasil daripada pembelahan nukleus akan berubah kepada tenaga haba dan juga sinaran radioaktif. So tenaga nuklear ini akan menjadi tenaga haba. Maksud tenaga nuklear ini akan menjadi panas dan dia akan membebaskan juga sinaran radioaktif. Inilah yang kita takutkan, sinaran radioaktif. Okey, sebab itulah tak semua negara yang menggunakan tenaga nuklear kerana tenaga nuklear ini membebaskan sinaran radioaktif yang berbahaya kepada manusia. Okey, bahaya macam mana nanti kita akan terangkan. Alright, so ini adalah gambar rajah yang kedua. Sama saja, neutron berkelajuan tinggi akan menghantam uranium. So ini adalah uranium. Okey, uranium ni ialah bahan radioaktif. So dia akan menyerap neutron dan menjadi tidak stabil. Kemudian atom uranium ini bila tak stabil dia akan berpecah kepada dua atom yang lebih ringan. Okey. So ini proses pemecahan dia. Ini dah terpecah. So bila dia terpecah dia akan membebaskan tenaga nuklear. Okey, tenaga nuklear ataupun tenaga haba. So ini namanya atom barium dan krypton. Ini nama dia. Okey, ini tak apa, tak perlu ingat. Okey, dan pada masa yang sama akan menghasilkan 3 lagi neutron yang baru. 1, 2, 3. So daripada 1 neutron dia akan berpisah kepada 3 neutron. Okey. Kemudian 3 neutron ini dia akan menghentam lagi uranium yang lain. Bermaksud dekat satu loji ini banyak uranium dalam loji nuklear tu. Okey, macam mana rupa loji nuklear? Itu cikgu akan terangkan slide seterusnya. Okey. So 3 neutron ini akan menghentam lagi uranium yang lain dan dia akan terpisah pula ataupun terpecah pula kepada 2 lagi atom yang lain. Terbentuk lagi 3 neutron yang lain. Okey, bermaksud tindak balas yang kedua ini akan menghasilkan 9 neutron. Okey, kenapa 9 neutron? Sebab 1 neutron menghasilkan 3 neutron yang baru. So kalau ada 3 neutron kat sini, 3 darab 3 bermaksud 9 neutron akan terhasil. Okey, kemudian 9 neutron ini akan menghentam lagi uranium yang lain. Okey. So terbentuk berapa lagi? So ada banyak lagi neutron yang terhasil. So proses tersebut tak akan berhenti sampailah uranium tu habis. Jadi tindak balas ini kita namakan sebagai tindak balas berantai. Kenapa berantai? Sebab dia berantai-rantai. Dia tak akan berhenti. Okey. So daripada 1 neutron terbentuk 3 neutron. 3 neutron ni akan menghentam lagi uranium, terbentuk lagi 3 neutron. Yang 3 neutron yang baru menghentam lagi uranium yang lain. Sampailah proses tersebut akan sentiasa berlaku, yang itulah kita namakan sebagai tindak balas berantai. Okay, ataupun chain tu rantai, chain reaction, tindak balas berantai-rantai. Okay, dia tak akan stop. So selagi mana dia tak akan stop, selagi mana itulah tenaga tenaga nuklear akan cair. Okay, ini adalah proses pembelahan nukleus uranium 235. So bahan yang digunakan biasanya adalah uranium 235. Okay. Okey, ini adalah proses lagi tindak balas pembelahan. Okey, ini pun gambar rajah yang sama juga. Okey, neutron menghentam uranium, terbentuk 2 atom dan pada masa yang sama ada 3 neutron terhasil dan pada masa yang sama tenaga akan dibebaskan. Okey, so
hasil daripada pembelahan nukleus, apa yang awak dapat ialah 2 atom nukleus yang lebih ringan, tenaga haba yang sangat besar, okey, pada masa yang sama ada juga tenaga cahaya, dan tindak balas berantai akan berlaku. So ini ada 4 poin yang perlu awak ingat hasil daripada pembelahan nukleus. Okey, ini adalah tindak balas berantai yang cikgu nyatakan tadi. Tindak balas berantai ialah tindakan pembelahan nukleus yang berterusan. So dia tak akan stop selagi mana uranium itu terhasil, ataupun selagi mana uranium itu tidak masih ada dalam loji nuklear. Okey, 3 neutron hasil daripada pembelahan nukleus pertama akan menghentam 3 nukleus uranium yang lain dan akan memecahkan serta membebaskan 9 neutron. Okey, seperti yang cikgu dah terangkan tadi, neutron yang pertama akan menghasilkan 3 neutron yang baru. Okey, 3 neutron yang baru ni pula akan menghentam lagi uranium yang lain. Okey, contohnya ini neutron yang pertama hentam uranium yang lain, dapat lagi 3. Uranium yang kedua, nukleus yang kedua akan menghentam lagi uranium yang lain, dapat lagi 3. Okey, neutron yang ketiga akan menghentam lagi uranium yang lain, dapat lagi 3. So jumlah proses yang kedua ni akan mendapat 9 neutron. Okey, so daripada 9 neutron ia akan bertambah, dan itulah kita namakan sebagai tindak balas berantai. Okey, tindak balas pembelahan nukleus ini berlaku dalam 2 tempat. Okey, yang pertama adalah reaktor nuklear. Reaktor nuklear ni adalah loji nuklear. Inilah yang setengah negara tengah bina sekarang ataupun yang dah ada pun sekarang. Tetapi reaktor nuklear ini dalam keadaan yang terkawal. Maksudnya dia dah ada sistem dia supaya tindak balas ini selamat. Okey, tapi yang tak terkawal ialah dalam bom atom. Apa itu bom atom? Pernah dengar tak bom atom? Okey, ini adalah bom atom. Okey, ini adalah bom atom yang digunakan pada tahun 1945. Okey, apa kegunaan bom atom ini? Untuk peperangan lah. Okey, so ada 2 bom atom yang famous, yang glamour. Okey, yang pertama adalah dibagi nama Fat Man. Okay, ini bagi US bagi nama bom atom ini adalah Fat Man, dan satu lagi adalah Little Boy. Okey, so Fat Man ni digunakan pada tahun 1945 semasa Perang Dunia Kedua. Dia bom Nagasaki dekat Jepun. Okey, yang Little Boy ni pun sama, dia bom Hiroshima dekat Jepun. So satu bom atom ini bila dia letupkan Nagasaki ni, dia boleh musnahkan hampir keseluruhan Nagasaki dan dah kata membunuh berpuluh-puluh ribu penduduk dekat Nagasaki. So kuasa bom atom ni sangat-sangat besar. Sebab itulah bom atom ni dia tak dibenarkan digunakan dekat ni, kata dilaranglah digunakan dekat untuk peperangan sebab dia akan efek dia sangat-sangat besar, efek dia pada negara yang dia nak bom tu. Okay, Little Boy ni pula dia dah bom Hiroshima. Ini dah belajar sejarah kan. So Perang Dunia Kedua, apa efek dia pada peperangan antara US dengan Jepun. So dia menggunakan bom atom. So dalam bom atom inilah berlakunya proses yang cikgu terangkan tadi, iaitu proses pembelahan nukleus. Okay, ini dia. Okay, so Fat Man ini menggunakan bahan dinamakan sebagai plutonium-239. Okay, jadi cikgu terangkan uranium. So ada banyak lagi bahan sebenarnya digunakan untuk menjana tenaga nuklear. Antaranya ialah plutonium-239. So 239 ni sebenarnya adalah nombor nukleon bagi plutonium. Sama macam uranium, tapi uranium dia punya nombor nukleon dia adalah 235. So kekuatan dia sebenarnya ialah 15,000 TNT. TNT ni adalah kekuatan letupan tersebut. So sangat besar. So Little Boy ni pun sama, kekuatan dia lebih besar daripada Fat Man, 21,000 tan TNT. Okay, so sangat-sangat besar. So ini kalau awak nampaklah dekat sini digunakan plutonium core. Ini bahan radioaktif yang digunakan di dalam bom atom. So ini neutron. Neutron ni lah yang akan menghentam bahan radioaktif tadi dan dia akan membebaskan tenaga nuklear. So yang Little Boy ni digunakan bahan lain iaitu uranium-235. Okay, so sama juga. Okay, neutron akan menghentam uranium-235 dan proses tersebut berlaku di sini, di dalam ni. Okay, ni adalah bom atom. Okay, seterusnya kita masuk kepada yang kedua. Okay, proses yang kedua ataupun penghasilan tenaga nuklear yang kedua. Okay, ini adalah pelakuran nukleus. Okay, tapi proses ini tak banyak digunakan kerana dia memerlukan suhu yang sangat tinggi dalam proses ini. Okay, so dekat negara-negara dia tak gunakan kaedah pelakuran, dia gunakan kaedah yang lagi satu tadi, iaitu pembelahan. Okay, apa itu pelakuran nukleus? Proses cantum ataupun gabung. So laku ni bermaksud cantum ataupun gabung dua nukleus yang ringan untuk menghasilkan nukleus yang lebih berat.
Okey, kalau nampak perbezaan antara pembelahan dan pelakuran, pembelahan ni daripada nukleus berat menghasilkan nukleus yang ringan. Tapi kalau pelakuran nukleus, dia ialah cantum ataupun gabung nukleus yang ringan menghasilkan nukleus yang lebih berat. Okey, so bila percantuman itu berlaku, dia akan membebaskan tenaga. So tenaga inilah yang digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, tapi masalah dia memerlukan suhu yang sangat tinggi. Jadi agak susah untuk menghasilkan suhu yang sangat tinggi dalam proses ini. Okey, sebab itulah pelakuran ini jarang digunakan. Tetapi pelakuran nukleus ini yang perlu awak ingat ialah dia berlaku juga secara semula jadi. Di mana? Iaitu di matahari. Okey, dekat matahari ni berlaku pelakuran nukleus sebenarnya. Okey, kerana matahari ini mempunyai suhu yang sangat tinggi iaitu sehingga 15 juta darjah Celsius. Sebab itulah pelakuran nukleus ini boleh berlaku. So, bila pelakuran nukleus berlaku di matahari, dia akan membebaskan tenaga. Tenaga itulah yang akan sampai ke bumi untuk memanaskan bumi. So tenaga yang dihasilkan jauh lebih tinggi berbanding pembelahan nukleus. Ini adalah kelebihan pelakuran nukleus di mana dia menghasilkan tenaga yang tinggi. Tapi keburukannya ataupun kelemahan dia memerlukan suhu yang sangat tinggi. Sebab itulah dia tak boleh dilakukan di bumi, tetapi dia berlaku secara semula jadi di mana iaitu di matahari. Okey, kenapa pelakuran nukleus berlaku di matahari? Sebab sebab di matahari dia mempunyai banyak gas, iaitu gas hidrogen. Gas hidrogen banyak terdapat di matahari. Okey, so proses pelakuran nukleus ini, kalau nampak gambar rajah ini, ini adalah proses ini adalah hidrogen yang kita namakan sebagai deuterium. Hidrogen ni dia ada banyak isotop. Isotop tu apa? Isotop tu adalah atom yang mempunyai proton yang sama. Ataupun kita nak senang cerita adik-beradik dia. Hidrogen ni dia banyak adik-beradik. So antaranya adalah deuterium dan juga tritium. Kalau nampak gambar ni, deuterium ni, apa yang nampak kat sini ialah plus ni adalah proton. Tritium pun sama, proton. So berapa proton dia? Satu. Proton dia satu ni. So yang biru ni, ini adalah dia punya neutron. So beza antara deuterium dan tritium, deuterium ni mempunyai satu neutron, tapi tritium mempunyai dua neutron. Tapi proton dia adalah sama. Inilah kita namakan isotop. Isotop ni adalah proton dia sama, tapi neutron dia tak sama. Dia berbeza. So bila deuterium ni dan tritium ni, dua-dua ni sebenarnya adalah hidrogen. Cuma nama dia berbeza sebab dia punya neutron dia berbeza. So dia akan fusion kat sini. Fusion ni bermaksud gabung lah, cantum ataupun bergabung. Deuterium dan tritium bergabung, dia akan membentuk satu lagi atom yang lain yang kita namakan atom yang lebih berat tadi. Kenapa lebih berat? Sebab awak nampak proton dia bertambah. Bila satu dengan satu ni bergabung, dia akan bentuk dua proton. So bila neutron ni, satu campur dua neutron bergabung, dia akan dapat 3 neutron. So hasilnya dia akan dapat satu atom yang mempunyai 2 proton dan juga 3 neutron. So inilah dia. So bila kat sini bila dia bergabung, atom yang berat ni dia jadi tak stabil. So bila tak stabil, dia akan terpecah juga kepada satu neutron yang lain dan juga helium. So helium ni dia ada 2 proton dan dia ada 2 neutron. So mana hilangnya satu neutron? Asalnya ada 3 neutron kat sini. So satu neutron ini akan dibebaskan. Maksudnya neutron ni akan tinggal satu je kat sini. Baik, ni adalah antara pelakuran. Ingat pelakuran ni bermaksud dia bergabung. So bila bergabung, dia akan bergabung dan kemudian dia akan menjadi tak stabil. Sebila tak stabil, dia akan membentuk helium dan juga neutron, dan pada masa yang sama tenaga akan dibebaskan. So inilah tenaga yang cikgu cakap sangat besar tadi. Ini adalah pelakuran nukleus. Alright. Ini adalah penerangan sama juga. Deuterium adalah isotop bagi hidrogen yang mempunyai satu proton dan satu neutron. Sama macam penerangan cikgu tadi. Ini deuterium. Tritium juga merupakan isotop bagi hidrogen yang mempunyai satu proton dan dua neutron. Sama. So dua-dua ni sebenarnya adalah hidrogen, cuma adik-beradik dia yang lain. Kedua-dua isotop ini adalah nukleus yang kecil. So ini adalah nukleus yang kecil. So bila dia bergabung, dia akan membentuk satu nukleus lebih besar yang tak stabil. So ini adalah nukleus yang lebih besar, tetapi dia tak stabil.
Jadi nukleus tak stabil ini kemudian akan berpecah membentuk helium, ini helium dan juga satu neutron, dan pada masa yang sama tenaga akan dibebaskan. Okey, konsep dia mesti bergabung dulu sebelum dia terpisah. Kalau pembelahan nukleus tadi dia kena terbelah terus, dia tak ada gabung-gabung. Okey. So ini adalah pelakuran nukleus berlaku di teras matahari. Kenapa berlaku di matahari? Kerana matahari banyak isotop hidrogen. Gas hidrogen sangat banyak dekat matahari. Okey, dan pada masa yang sama matahari mempunyai suhu yang sangat tinggi. So pelakuran nukleus akan berlaku di sini dan tenaga yang dibebaskan daripada proses ini akan menjadi sumber tenaga utama untuk hidupan di bumi. So dia akan bebaskan matahari di jauh, so dia akan bebaskan sampai ke bumi untuk memanaskan hidupan di bumi. Hasil daripada pelakuran nukleus. Alright, latihan. Antara berikut yang manakah dihasilkan oleh pembelahan nuklear? Pembelahan nukleus sebenarnya. Silap ni, pembelahan nukleus. So, jawapannya adalah A, B, C ataupun D. Okey, so jawapan dia, jangan keliru. Semua tenaga nuklear. Ini betul. A, B, C, D semua tenaga nuklear. So, beza dia adalah kat belakang. Tenaga nuklear dan neutron, tenaga nuklear dan nukleon, tenaga nuklear dan neuron, tenaga nuklear dan nukleus. Okey, so jawapannya adalah tenaga nuklear dan neutron. Okey, nukleon ni bukan. Neuron ni bukan. Neuron ni saraf. Okey, nukleus ni nukleus. Tadi cikgu cakap bila proses pembelahan nukleus berlaku, tenaga akan terhasil dan pada masa yang sama terdapat 3 neutron yang baru akan dibebaskan. So, jawapan dia A. Okey, yang kedua, X. Okey, uranium 235. Rajah menunjukkan proses pembelahan nukleus. Nukleus ni. Pembelahan nukleus. Bahan X digunakan untuk membedil uranium 235. Apakah bahan X? So jawapannya adalah C, neutron. Okey, jangan keliru nampak sama tapi sebenarnya berbeza. Neutron. Okey, yang ketiga. Rajah di atas menunjukkan satu bom yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Okey, ini adalah bom. Apakah proses yang digunakan dalam menjalankan fungsi bom tersebut? Maksudnya apa proses yang berlaku dekat dalam bom atom ini? So, jawapannya adalah pembelahan nukleus. C, pembelahan nukleus. Okey, itu saja untuk slide yang pertama. Okay, seterusnya nanti kita akan belajar tentang macam mana penjanaan tenaga elektrik, macam mana proses untuk menjana tenaga elektrik daripada tenaga nuklear, dan kenapa negara yang menggunakan tenaga nuklear ini menggunakan tenaga nuklear, kenapa dia tak gunakan tenaga yang lain. Okey, itu saja, kita akan tengok pada slide yang seterusnya.